China dari sudut sebenar, bukan seperti dalam filem. Benarkah keadaan negara China seperti yang digambarkan dalam filem-filem barat? China adalah sebuah negara yang mempunyai paling ramai penduduk di dalam dunia iaitu hampir 1.4 bilion penduduk. Namun apa yang kita ketahui tentang negara ini pasti ia akan mengejutkan penonton. Video kali ini kita akan memaparkan bagaimana kehidupan sebenar di negara China. China merupakan negara kuasa ekonomi dunia ketika ini. Persaingan antara kuasa besar seperti Amerika Syarikat, Rusia dan Jepun di Asia membuatkan China kini semakin pesat membangun dalam pelbagai industri di negara mereka. Namun gambaran yang sering kita lihat dalam filem-filem barat terutamanya seperti filem Hollywood, kita dapat lihat bagaimana mereka menggambarkan China sebagai negara yang mundur. Adakah benar China sebuah negara yang mundur sedangkan mereka hari ini sedang menguasai ekonomi dunia? Mari kita singkap berkenaan dengan teknologi serta pembangunan negara komunis itu. Teknologi negara kuasa terbesar Asia. Seperti yang kita tonton dalam filem-filem barat, gambaran yang diberikan oleh mereka berkenaan dengan negara China adalah dari sisi lain negara itu. Dalam filem-filem tersebut, memperlihatkan bahawa China negara yang mundur. Kalau kita lihat bagaimana gambaran bangunan di China dalam filem barat yang menunjukkan sifat seperti kotor, lapuk, padat dan usang. Hakikatnya negara China adalah negara yang mempunyai sudut yang berbeza dari segi teknologi. Jika wujud pun tempat-tempat seperti yang digambarkan di dalam filem-filem barat, ia hanyalah di daerah atau kawasan tertentu sahaja bukanlah ia adalah cerminan negara China itu keseluruhannya. Ini dapat dipastikan bila dasar negara China yang mahukan pembangunan teknologi negara mereka itu dirasai dunia. Mereka adalah antara yang awal mempelopori bidang perniagaan secara atas talian seperti yang popular dan dikenali dunia iaitu Alibaba. Secara umumnya, kehidupan di China kini memasuki fasa untuk pembentukan masyarakat atau rakyat mereka ke arah hidup berteknologi. Seperti negara-negara lain, permasalahan yang sama dihadapi negara itu adalah berkaitan dengan isu perhubungan awam yang lemah di satu-satu kawasan. Tidak terlepas juga, China kini sedang giat menjalankan gerak kerja bagi menangani permasalahan perhubungan secara atas talian dan fizikal dalam menyelesaikan masalah di daerah atau kawasan yang selama ini terputus. Dengan pembangunan yang pesat ini, China boleh dianggap sebagai negara yang paling membangun ketika ini. Bukan sahaja di rantau Asia, malah China adalah negara yang paling digeruni di seluruh dunia melalui teknologi yang dikuasai mereka. Pada asalnya teknologi pembangunan ini dilakukan oleh China adalah bagi menghubungkan kawasan yang membangun dengan kawasan pinggir. Sasaran itu diasaskan dengan kewujudan kreativiti negara itu sehingga ia berjaya mendapat perhatian dunia. Namun di sebalik kemajuan dan negara berteknologi negara itu, terdapat juga sisi lain yang boleh dikatakan sebagai sisi gelap negara itu. Ia adalah berkaitan dengan sosio kehidupan masyarakat atau rakyat negara tersebut. Rakyat negara itu hari ini terpaksa bersaing sesama sendiri dengan kadar kos kehidupan yang terlalu mencengkam mereka. Sisi ini timbul disebabkan China yang mengamalkan tradisi pendapatan atau gaji rakyat yang terlalu rendah. Hal ini membuatkan jenayah, kerosakan sosial dan pelbagai lagi masalah kehidupan rakyat China susah untuk dibendung oleh negara itu. Walau bagaimanapun, China kini berusaha ke arah yang lebih dinamik dalam menyelesaikan masalah yang dialami negara itu. Etnik dan budaya yang menarik. China dikenali dengan sejarah yang hebat suatu ketika dahulu seperti dinasti yang ditinggalkan melalui peradaban kewujudan negara mereka. Sebanyak 55 kumpulan etnik yang mendiami negara seluas 3.6 juta kaki persegi. Ia menjadi kelebihan negara itu dalam mempamerkan sisi murni mereka. Dalam filem-filem barat, kita sentiasa dihidangkan dengan realistik ilmu pertahanan diri seperti Kung Fu, Wushu dan Tai Chi.
Hal itu seperti menggambarkan bahawa etnik negara itu susah untuk bersatu dalam menyelesaikan setiap masalah yang berbangkit. Namun apa yang pasti, di negara berkenaan terdapat pelbagai lagi budaya murni yang boleh ditonjolkan sebagai gambaran negara tersebut. Etnik dan budaya diasaskan melalui peradaban dan keadaan geografi negara berkenaan yang mempamerkan kepelbagaian iklim. Keharmonian etnik negara itu dapat diserlahkan dengan kewujudan masyarakat dan rakyat yang majmuk serta saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Namun apa yang menjadi permasalahan di negara itu adalah atas faktor dasar negara yang menyekat peradaban satu-satu. Kuasa tentera yang besar. Sebagai sebuah negara yang membangun, China merupakan kuasa besar dalam sistem pertahanan negara mereka. Selain terdedah dengan serangan dari musuh mereka, China juga menggunakan teknologi pertahanan mereka dengan menjadi penakluk. Perkara ini dapat digambarkan sendiri oleh negara-negara besar seperti Amerika Syarikat yang terpaksa tunduk dengan dasar kerajaan China dalam beberapa isu yang berkaitan dengan dasar ketenteraan negara itu. Hari ini kita boleh rumuskan bahawa China adalah negara terkuat untuk bersaing dengan Perut Barat dari segi kelengkapan ketenteraan. Keutuhan dari segi teknologi dan sistem strategi yang kreatif membawa negara itu ke paras yang tinggi serta mampu membinasakan negara-negara lain dalam teori ketenteraan mereka. Penanaman semangat juang yang tinggi yang dimiliki oleh tenteranya juga menjadi kayu ukuran kekuatan tentera negara itu. Namun perkara itu bukanlah suatu berita yang baik bagi negara kecil dan jiran. Hasil dari pembangunan ketenteraan yang kuat itu, ia menjadikan China hari ini sebagai pembuli bagi negara-negara kecil. Negara-negara yang terbabit seperti negara jajahan mereka, Taiwan, Hong Kong dan negara-negara kecil di Asia Tenggara seringkali menjadi mangsa buli kepada China. Ia menimbulkan rasa kurang senang dengan tindakan gangsterisme yang diamalkan oleh negara tersebut. Seringkali dalam laporan berita antarabangsa menggambarkan bahawa China dengan dasarnya menindas negara-negara jajahannya. Geopolitik yang memisahkan antara Taiwan dan China telah memuncak sehingga ia mampu menjadi penyebab kepada perang yang lebih besar antara China dan Amerika Syarikat. Perkara itu banyak dilaporkan dalam pelbagai media massa yang mengaitkan ketegangan antara China dan Taiwan akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Gambaran ketenteraan yang selalu dimainkan oleh filem-filem barat berkenaan negara China sebenarnya bukanlah berpijak pada bumi yang nyata. Ketenteraan negara China ketika ini telah menjadi kegerunan bagi negara-negara besar. Hari ini kita dapat pastikan bahawa dari segi teknologi dan pembangunan, China merupakan negara tentera yang terkuat di dunia. China dari sudut mata pelancong. Kawasan yang luas ini telah berjaya menjadikan China sebuah negara yang digelar sebagai negara yang wajib dikunjungi dunia. Selain mempunyai sejarah purba, China juga mampu menarik perhatian pelancong dengan tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi. Tempat-tempat menarik ini berjaya dikekalkan dan kebanyakannya ia banyak diperjuangkan oleh NGO dan orang perseorangan. Apakah warisan ini dapat dikekalkan pada masa akan datang? Ia akan bergantung kepada sejauh mana kesedaran rakyat di negara itu dalam memperjuangkan hal tersebut. Kini tempat-tempat menarik di China ini telah menjadi suatu warisan yang perlu dipertahankan oleh waris generasi seterusnya. Gambaran seperti yang diterjemahkan dalam filem-filem barat itu hanyalah sebahagian dari sisi kebaikan di negara tembok besar itu. Hal itu perlu dilihat semula serta diberikan tumpuan dalam membuat suatu perbandingan dengan negara-negara lain. Kita perlu akui bahawa setiap tempat, daerah, negeri dan negara mempunyai sudut yang positif serta tarikan kepada keindahannya. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe.
Semoga jumpa lagi.